سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Alhamdulillah, insyaAllah pada hari ini kita akan melihat apa yang telah kita baca di dalam surah An-Nas ayat 1 sehingga ayat yang ke-6. Untuk makluman, surah ini diturunkan di Madinah ataupun lebih dikenali dengan surah Madaniyah, yakni surah yang diturunkan setelah Nabi SAW berhijrah ke kota Madinah. Surah ini dan surah yang sebelumnya ataupun juga dikenali dengan nama surah Al-Falaq merupakan dua surah yang dikhususkan untuk menjadi pelindung kepada kita manusia ini daripada godaan, ancaman, hasutan dan daripada apa-apa saja perkara yang buruk membabitkan manusia dan juga membabitkan alam sebelah, yakni sama ada jin, syaitan ataupun iblis. Maka sekiranya kita merasa takut kadang-kadang bukan disebabkan jin, disebabkan ada ancaman kepada kita, orang nak pukul kita menerima ugutan, maka bacalah kedua surah ini. Kata para ulama, ia bukan saja berkaitan dengan gangguan daripada jin ataupun syaitan, tetapi daripada rasa ketakutan disebabkan gangguan oleh sifat jahat dan buruk manusia yang dengki kepada kita. Selain doa yang diajarkan oleh Nabi, Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'ul alim, juga di antara ayat Al-Quran yang boleh menjadi pendinding kepada kita dan pelindung kepada kita adalah kedua surah ini, yakni surah Al-Falaq dan surah An-Nas. Maka yang pertama, jika boleh hafal. Jika ada anak dan cucu kita, ajarkan kepada mereka dua surah yang sangat berguna dan sangat penting serta menjadi kelaziman untuk kita berzikir dengannya. Kita pergi kepada pengenalan surah. Surah An-Nas terdiri daripada 6 ayat, yakni kata An-Nas itu diambil daripada manusia, yang disebut berulang kali pada ayat pertama sehingga ayat yang ketiga. Kalau kita lihat surah An-Nas dan surah Al-Falaq merujuk kepada, yakni surah-surah yang disebut yang mana surah menjadi surah Al-Mu'awwidhatain, yakni surah yang menjadi surah pelindung. Bersama surah Al-Falaq, yakni dua surah ini, yakni surah yang menjadi pembimbing pembacanya menuju tempat perlindungan. Dalam erti kata lain, surah Al-Falaq disebut Al-Mu'awwidhah Al-Ula. Al-Mu'awwidhah Al-Ula. Mu'awwidhah ni maksudnya pelindung. Kan kita baca ta'awudh. Ta'awudh tu perkataan daripada Al-Mu'awwidhah, yakni pendinding, melindung. Surah Al-Falaq Al-Mu'awwidhah Al-Ula, yakni pelindung yang awal. Sedangkan surah An-Nas disebut Al-Mu'awwidhah Al-Thaniyah, yang terkemudian, yakni surah perlindungan yang kemudiannya. Al-Thani, yakni yang kedua ataupun yang terkemudian. Okey, kita pergi kepada ayat yang pertama. 3 ayat ini menjadi salah satu kita panggil motivation ataupun kita punya penguat, maknanya ayat penguat kita. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas. Katakanlah, ni Allah nak ajar kepada Nabi dan Nabi ajar kepada kita, yakni suruh cakap Qul a'udzu birabbin nas.
Aku berlindung kepada Tuhan yang memelihara dan menguasai manusia. Ataupun dalam bahasa yang mudah ataupun bahasa Arab disebut, terjemahan kasarnya, aku berlindung kepada Rabbin Nas, Tuhan manusia. Perkataan Rabb, biasa kita baca Ya Rabb, Ya Rabb. Rabb ini bermaksud Tuhan, tetapi dia lebih kepada sifat yang mana membantu kita. Rabbana Rabbighfirli, yakni tempat kita memohon dan mengadu. Malikin Nas, raja manusia ataupun Malik. Al-Malik ini maksudnya raja ataupun yang menguasai manusia. Al-Malik, Malik ini maksudnya raja lah, penguasa segala manusia. Yang merujuk kepada juga kekuasaan Allah itu. Ilahin Nas, sembahan manusia. Sekiranya kita melihat kepada perkataan Rabb, Malik, Ilah, ketiga-tiganya membawa maksud, yakni menguatkan ataupun memberi kebesaran yang hebat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa Allah tak sebut qul a'udzu birabbis samawati wal ard, ataupun aku berlindung kepada Tuhan, qul a'udzu birabbil insan, ataupun qul a'udzu birabb, yang mana yang menguasai seluruh alam. Qul a'udzu birabbil alamin, yang menguasai Tuhan sekian alam. Kenapa dia guna perkataan manusia? Kerana manusia ini adalah ketua bagi segala makhluk. Kerana Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan manusia ini adalah ketua bagi segala makhluk. Jin, tumbuh-tumbuhan, alien ke, binatang ke, ketua bagi segala makhluk adalah kita manusia. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً. Allah berkata kepada para malaikat, aku nak menciptakan khalifah, yakni penguasa, orang yang boleh mentadbir. Ja'il, yakni orang boleh mentadbir, min ardi khalifah, di muka bumi. Jadi di muka bumi kita ini, di alam bumi ini, bukan saja kita seorang duduk, tumbuh-tumbuhan pun duduk, haiwan pun duduk, makhluk-makhluk lain pun duduk, jin pun duduk, syaitan pun duduk, apa lagi semua ada. Maka di dalam hal ini ketua adalah kita. Bayangkan Allah ini ketua kepada segala ketua. Sebab itu disebut Rabbin Nas, manusia. Kerana Allah ini merupakan sifat dia. Kalau andai katalah kesemua itu, manusia ini berada di atas, tumbuh-tumbuhan di bawah kita, maka pada hal ini maha besarlah Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu bila kita rasa ketakutan, maka kita minta perlindungan kepada Allah dan yakin dengan bacaan kita. Qul a'udzu birabbin nas, aku berlindung kepada Tuhan manusia. Malikin nas, raja yang menguasai manusia. Ilahin nas, yang disembah oleh manusia, yakni Allah Azza wa Jalla. Allah menyuruh berlindung dengan tiga sifatnya, yakni Allah yang mencipta dan memelihara, raja segala manusia, raja manusia ini yang menguasai manusia dan merupakan sembahan kepada manusia, tempat manusia meminta tolong dan meminta perlindungan dari godaan syaitan yang merupakan sumber segala keburukan. Ini kita lihat tiga ayat ini menjadi sumber kekuatan kita. Baiklah, seterusnya pada ayat yang keempat, Allah sebut min syarril waswasil khannas, dari kejahatan bisikan syaitan yang biasa bersembunyi. Sebagaimana yang telah dijelaskan
pada tafsir surah Al-Falaq tentang sumpah iblis untuk menyesatkan seluruh manusia. Maka pada hal ini kita melihat Al-Khannas daripada segi bahasa artinya Ar-Rajja' yang selalu kembali. Maksudnya syaitan ini min syarril waswasil khannas. Perkataan khannas ini bermaksud Ar-Rajja' yang selalu kembali. Maksudnya bisikan itu akan datang kembali. Sentiasa ada bisikan-bisikan itu, iaitu syaitan bersembunyi dan menjauh jika manusia mengingat Allah, dan kembali lagi menggoda tatkala manusia sedang lalai. Ini disebut di dalam tafsir Al-Baghawi. Mak kita ni, sebab itu kita kena sentiasa istighfar. Kalau kita cakap yang mengarut-mengarut tu kan, aku nak pukul dia ni, geram sangat kan, maka istighfar. Sebab itu orang tua tu dulu ingat Allah, istighfar. Kalau kita rasa sedih, fras ataupun rasa kecewa, nak marah ke, istighfar, ingat Allah. Kerana apa? Kerana pada masa itu syaitan sedang menghasut dan membisikkan keburukan kepada kita. Maka pada ketika itu kembali ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, apabila kita solat pun disuruh sebelum solat, maka kita disunatkan, bukan sunat lah, walaupun tidak ada hadis yang jelas tentang membaca An-Nas sebelum mengangkat takbir. Cuma ini adalah amalan para ulama berdasarkan ayat ini. Nanti kita akan lihat hadis tentang pandangan para ulama berkaitan nak mula solat. Berkata Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, perhatikanlah hikmah Al-Quranul Karim dan keagungannya. Lihatlah bagaimana Al-Quran menyebutkan meminta perlindungan dari syaitan yang disifati dengan waswasil khannas, yakni yang membisikkan sifat ragu-ragu, dan juga Al-Khannas yang sentiasa kerap membisikkan. Syaitan yang sering bersembunyi membisiki dada manusia, dan Al-Quran tidak menyatakan meminta perlindungan dengan waswas dan bisikan syaitan, agar pertolongan perlindungan mencakupi dari seluruh kejahatan dan keburukan syaitan. Yang di antara sifat syaitan yang sangat berbahaya, ini sifat syaitan yang sangat berbahaya, kata Ibnu Qayyim, yang sangat kuat pengaruhnya, yang paling luas efek kerosakannya adalah waswasah ataupun bisikan. Ini yang paling kuat pengaruh syaitan. Kadang-kadang orang merasuk tak kuat, tapi kalau dia bisik, kita tak sedar, tapi kita rasa nak buat ni lah, nak buat keburukan, berboros, mengumpat. Itu semua adalah bisikan syaitan. Kerana bisikan itulah daripada awal kehendak. Pada asalnya hati dalam keadaan kosong dari keburukan dan maksiat, lalu syaitan pun membisikkan hati, lalu terpetiklah maksiat dalam benaknya, lalu syaitan pun menggambarkan maksiat itu pada hati tersebut. Ni kadang-kadang kita duduk sorang-sorang. Sebab itu jangan termenung. Islam tidak menggalakkan manusia untuk termenung sendiri, duduk sorang-sorang. Tak mau. Syaitan akan membisikkan dan akan memetik kepala kita supaya membuat ini dan itu, sehingga membangkitkan angan-angan kosong, lalu menjadikan hati bersyahwat, bernafsu. Lalu syaitan menghiasi dan mengindahkannya, lalu menjatuhkannya dalam khayalan-khayalan yang menjadikan jiwanya condong dan tertarik. Maka timbullah iradah, keinginan untuk bermaksiat. Ini kita kata Ibnu Qayyim, inilah punca-punca berlakunya penzinaan, yang mana kalau kita lihat, syaitan ini akan membisikkan kepada jiwa-jiwa remaja-remaja, orang-orang yang nak hiburan ini, asalnya kata buat ni mesti tak ada apa-apa, ini best punya, sehingga menimbulkan asalnya pegang tangan, asalnya berchat, asalnya sehingga menimbulkan khayal-khalayan yang menarik. Asalnya khayalan saja,
Asalnya kalau kita begini, kalau kita begitu, yang akhirnya condong kepada keinginan untuk bermaksiat. Kata Ibn Qayyim lagi apa dia? Lalu syaitan akan mendatangkan khayalan dan memberikan angan-angan, menjadikannya bernafsu, membuatnya lupa akan bahaya maksiat, dan syaitan melipat menitupi akibat buruk maksiat. Lalu syaitan menghalangi dan memandang akibat buruknya. Maknanya syaitan kata tak apa, buat saja. Lalu syaitan menghalangi dan memandang akibat buruknya. Akhirnya ia tidak melihat kecuali maksiat di hadapannya dan hanya melihat kelazatan maksiat. Itu pun ia pun lupa semua yang akan muncul akibat perbuatan maksiat tersebut. Maka meningkatlah dari iradah, keinginan itu menjadi azam untuk kuat bermaksiat. Asalnya nak ingin saja, tetapi dia dah jadi syok, dah jadi ketagih, jadi ketagih. Lalu hati pun semakin bersemangat untuk bermaksiat. Lalu syaitan pun mengirim pasukannya. Syaitan ni pandai dia. Sebab itu kadang-kadang syaitan ni ada pangkat dia. Kalau orang tu jenis yang tak salat, ataupun orang tu jenis yang memang tak ada agama, maka syaitan, ketua iblis ni akan menghantar pasukan-pasukan dia, yang mana syaitan ni pangkat-pangkat perebet saja, bagi hasut. Sebab kalau dihasut confirm jadi, sebab dia tak salat. Tapi kalau orang yang salat, ada tak ujian dan hasutan dia? Ada. Jadi pangkat dia pun bukan pangkat perebet, pangkat dia tinggi sikit, sarjan ke. Kalau lagi para ulama, itu ketua balai ataupun inspektor. Sebab itu kadang-kadang para ulama pun diuji. Ada yang berkata bohong, ada yang mencarut, ada yang memaki hamun, ada yang menunjukkan kata-kata lucah, isyarat-isyarat lucah, ada yang berkata bodoh dan sebagainya. Ini semua adalah hasutan dan tipu daya syaitan untuk meningkatkan populariti. Sebab itu hati-hati. Kata Al-Imam Al-Jawzi, di antara kitab yang hebat, bukan Imam Al-Jawzi, Ibn Qayyim Al-Jawziyah, disebut talbisul iblis, yakni belitan pada iblis, yang mana para agamawan ini kadang-kadang mereka lebih mudah untuk terjerumus ke arah bisikan-bisikan syaitan dan belitan-belitan iblis. Kadang-kadang dia maki ustaz tu, dia maki ustaz ni, kerana nak mendapatkan populariti, ataupun dia mencipta ibadah-ibadah yang baru, ataupun perkara-perkara yang pelik untuk menjadikan dia lebih popular dan orang tertarik padanya. Sebab itu nak jadi, mudah-mudahan kita sentiasa berlindung. Termasuk yang bercakap ini, mudah-mudahan Allah buang sifat takabur dan riak daripada diri kita, daripada diri kita. Baiklah. Oleh sebab itu, lalu syaitan pun mengirim pasukannya, yakni orang-orang yang buruk, untuk membantu mencari maksiat tersebut. Bahkan syaitan mengirimkan tambahan bantuan kepada pasukan tersebut. Jika pasukan tersebut bermalas-malasan, maksudnya mereka pun endah tak endah, maka syaitan akan bermotivasi kepada mereka. Jika tidak semangat, maka syaitan akan menggelisahkan mereka. Sebab itu orang yang tak buat maksiat ni sehari dia akan gelisah. Tak mencuri dia, tak sedap tak main judi, tak ambil nombor ekor dia jadi gelisah. Dia jadi tak keruan. Tak puasa umpamanya, dia jadi gelisah. Tak puasa, tak makannya, dia jadi begitu. Kalau puasa dia jadi gelisah. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam surah Maryam, alam tara anna arsalna asyayatin 'ala al-kafirin ta'uzzuhum azza. Tidakkah kamu lihat bahawasanya kami telah mengirim syaitan-syaitan itu kepada orang-orang kafir untuk menghasut mereka berbuat maksiat dengan bersungguh-sungguh, iaitu syaitan menjadikan mereka gelisah kalau tak bermaksiat. Setiap kali mereka malas atau melambat-lambatkan, maka syaitan akan gelisahkan mereka, mengganggu mereka.
sehingga syaitan mengirim hamba kepada dosa. Ini mata hati-hati. Sebab itu kita nak buat apa-apa mestilah mengucapkan a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Lagi-lagi nak baca Quran, fa idza qara'tal Quran fasta'in billah. Apabila kamu nak memulakan bacaan Al-Quran, maka hendaklah meminta perlindungan kepada Allah. Kenapa? Kerana apabila kita baca Quran, akan timbul satu daripada sifat-sifat yang terburuk, riya, takabbur. Maka sini hati-hati. Kadang-kadang bukan saja riya dan takabbur, bermalas-malasan. Alah, ini salah sikit je lah, ni tak apalah. Contoh kita baca, salah sikit ni tak apalah. Ini sifat-sifat yang mana yang perlu dibuang. Seterusnya, membaca An-Nas sebelum salat. Ini sebahagian yang saya sebutkan tadi. Bila kita nak salat, para ulama menyarankan untuk kita membaca surah An-Nas. Kan kita bacakan astaghfirullahalazim sebelum kita niat tu. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Baca. Walaupun tidak ada hadis, tetapi ia satu amalan yang baik. Dia bukan bid'ah. Bid'ah ni satu ibadah yang khusus. Apabila kita angkat takbir Allahu Akbar, itu sudah jadi ibadah yang khusus, maka tak boleh ada tambahan selepas itu. Sebelum itu, ia satu amalan yang mana untuk menjadikan kita get ready. Umpamanya memakai pakaian yang bersih, umpamanya memakai kain pelekat, maka itu satu-satu perkara yang dianjurkan untuk kekemasan sebelum kita masuk kepada ibadah yang khusus. Termasuklah kita mengucapkan astagfirullah, termasuklah kita mengucapkan niat, termasuklah kita membaca doa, termasuklah membaca surah An-Nas ini. Hadisnya apa dia? Apabila azan salat diserukan, bila azan Allahu Akbar, Allahu Akbar, bila azan, maka syaitan akan lari sambil terkentut-kentut. Ni syaitan ni. Sebab tu bila azan, maka syaitan akan lari, sehingga dia tidak mendengar suara azan tersebut. Sebab itu kalau ada azan di radio ke, di TV ke, pasang. Jangan matikan, jangan alih, pasang. Kerana syaitan akan lari apabila mendengar azan. Sebab tu nak masuk rumah pun kena azan. Kerana kalimah azan itu akan menyebabkan syaitan lari, terkentut-kentut. Bayangkan kalau kita lari terkentut-kentut, maksudnya kelam kabut gila lah. Sampailah tidak mendengar suara azan. Apabila muazzin selesai azan, sampai muazzin kata La ilaha illallah, habis dah muazzin, tukang azan pergi habis azan, maka syaitan datang balik. Dia pun datang kembali, nak hasut manusia ni, nak bisikkan kepada manusia. Kemudian muazzin pergi iqamat pula, Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah. Bila dia iqamat pula, syaitan lari balik. Apabila iqamat dikemandangkan, ia lari balik sambil terkentut-kentut tadi. Sampailah muazzin selesaikan iqamah, La ilaha illallah, maka syaitan datang kembali. Dia datang balik. Sebab itu Al-Khannas itu dia datang, sentiasa bisikan itu datang, sampai dia bisikkan di antara seseorang dan jiwanya. Dia bisikkan salah satu daripada seorang dan jiwanya. Dia bisikkan apa? Dia berkata, ingatlah itu, ingatlah ini. Itu yang kadang-kadang kita solat tu, dah matikan belum periuk nasi ni? Ayam tu dah mati kan belum? Alamak, nak makan, nak masak apa hari ni? Sampai dia terlupa berapa rakaat dia buat. Ada kadang dia berkhayal baca, duk berkhayal, tak tahu apa dia baca, sehingga sesuatu tidak pernah diingat sebelumnya. Entah apa-apa diingat yang lepas-lepas tu.
sehingga orang itu tidak sedar berapa rakaat dia telah laksanakan. Hadis ini sahih, riwayat Imam Al-Bukhari dan Muslim. Jadi pada hadis inilah para ulama memberi suggestion, bacalah An-Nas yang kita belajar hari ini, surah yang kita belajar hari ini. Ia menghalangi daripada sifat waswas syaitan. Waswas syaitan. Inilah hadisnya yang berkaitan tentang anjuran membaca surah An-Nas. Walaupun tidak ada hadis yang jelas yang Nabi suruh baca An-Nas, tetapi hadis ini menunjukkan bahawasanya syaitan ini akan datang sehingga dia membisikkan kepada kita ingat macam-macam sampai kita terlupa. Dalam diri kita mesti ada satu kali ataupun dua kali, walaupun kita ni memanglah sentiasa ingat, kadang-kadang ada satu hari ataupun dua hari yang kita terlupa. Kadang-kadang terlupa rakaat. Termasuklah saya, Kak jadi imam pun kadang-kadang terlupa rakaat keberapa. Terlupa rakaat keberapa. Sebab itu kadang-kadang apabila jadi imam, pertama kita mesti membaca ataupun solat. Bila jadi imam lagilah kita mesti kena suruh jemaah rapatkan saf. Lurus rapatkan saf. Kenapa? Kerana syaitan ni akan masuk kalau dia tak rapat saf. Syaitan akan masuk di celah-celah, membisikkan lagi. Okey. Kemudian Allah kata, allazi yuwaswisu fi sudurin nas, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada manusia. Di antara anak buah iblis adalah syaitan. Godaan syaitan sangat banyak dan bervariasi. Itu saya cakap, syaitan ni dia ada pangkat dia. Kalau yang jenis yang level prebetnya, ni orang-orang yang orang-orang yang jenis yang memang tak solat, memang jahat tu, bagi syaitan jenis pangkat prebet je tak apa. Tapi kalau yang orang para ulama, orang yang soleh, syaitan akan ganggu juga, tapi dia tak panggil prebet, dia panggil pangkat juga, inspektor ke siapa ke, nak bagi hasut para ulama ni. Sebab itu godaan dia bervariasi. Di antaranya dengan membisikkan keburukan di hati manusia, mulai dari menggambarkan keburukan menjadi indah, menjanjikan bagi keburukan janji-janji palsu, menyemangati manusia untuk melakukannya, menakut-nakutkan orang yang hendak melakukan kebaikan. Contoh kita nak derma kan, alamak, kau jangan derma nanti duit kau habis, kau nak makan apa? Tu kadang-kadang kita nak derma, nanti tak payah nak derma, nanti duit habis. Menggambarkan bahawa kebajikan adalah kebaikan, menjanjikan manusia tidak bersemangat dan menunda-nunda kebaikan dan lain-lain. Dan syaitan selalu mengerjakan seperti ini. Ini disebut di dalam tafsir As-Sa'di. Demikianlah kelakuan syaitan. Dia sering kali menggoda manusia, terutama masalah su'udhan. Yang ni adalah masalah su' ni maksudnya jahat, dhan ni maksudnya buruk sangka. Istilahnya dhan ni sangkaan. Sangkaan su' itu yang jahat, sangkaan jahat, ataupun dalam bahasa Melayu dipanggil buruk sangka. Sentiasa kadang-kadang kita buruk sangka. Sering terjadi banyak pertikaian, di antaranya penceraian. Akan banyak sekarang penceraian, artis bercerai, itu bercerai, ini bergaduh, itu bergaduh, gara-gara salah sangka ataupun buruk sangka. Suami buruk sangka terhadap isteri, dan isteri buruk sangka terhadap suami, dan saling berperanan adalah, yang paling berperanan adalah syaitan. Sebab itu punca utama syaitan adalah apa? Punca utama sihir ataupun punca utama syaitan ini adalah memberi hasutan dan memporak-perandakan rumah tangga orang. Ini punca syaitan. Ini dia punya tugas, the main utama. Sebab itu wattaba'u ma tatlu syayatin ala mulki Sulaiman wa ma kafara Sulaiman walakinna syayatin kafaru yu'allimuna an-nasa as-sihr wa ma unzila 'ala al-malakaini bi Babil Harut wa Marut. Sampailah mar'i wa zawji, yakni punca utama syaitan ini adalah memporak-perandakan suami dan isteri. Itu punca utama, itu dia punya main tugas dia. Oleh sebab itu, sebelum su'udhan ini muncul,
asalnya kedua belah pihak boleh saling memberikan toleransi, boleh. Kalau nak buat baik, syaitan akan hasut dia, dan memikirkan kemungkinan yang baik, tetapi syaitan membisikkan agar mereka memilih kemungkinan yang buruk. Nabi kata, iyyakum wadhann fa inna dhanna akdzabul hadith. Jauhilah prasangka, kerana prasangka itu adalah perkataan yang paling dusta. Jangan buruk sangka. Hadis riwayat Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim. Jangan buruk sangka. Okey, sebab itu kita tidak digalakkan untuk berburuk sangka. Maka berbaik sangkalah. Berbaik sangka. Selagi tidak jelas kejahatan yang dilakukan terbukti di depan mata ataupun terbukti disabitkan kesalahan, maka kita sentiasa berbaik sangka. Mudah-mudahan kita mendapat pahala atas kebaikan yang kita fikirkan itu. Dan kemudian Allah sebut minal jinnati wan nas, dan daripada golongan jin manusia. Di sini nanti akan ditafsirkan, membezakan apa itu syaitan, apa itu iblis, apa itu jin. Ada dua tafsiran di kalangan para ulama yang dimaksudkan dengan jin dan manusia pada ayat ini. Tafsiran pertama, kata jin dan manusia tersebut kembali kepada pembisik-pembisik, iaitu para penggoda yang disebut pada ayat yang keempat, min syarril waswasil khannas. Maksudnya apa dia? Pembisik-pembisik ni ada dalam kalangan jin, ada dalam kalangan manusia. Bahawasanya yang membisik-bisik ada daripada golongan jin dan ada pula daripada golongan manusia. Yang maksudnya yang membisik kejahatan ni kadang-kadang hasutan daripada jin, kadang-kadang hasutan daripada manusia, yang merupakan pasukan-pasukan yang dihantar oleh syaitan tadi. Manusia berbicara langsung, sedangkan jin masuk ke dalam dada tanpa disedari. Kadang-kadang kerasukan, begitu. Kerana syaitan boleh daripada kalangan jin dan manusia. Syaitan ni satu sifat. Para ulama berbeza pandangan. Syaitan ni dia adakah satu bentuk makhluk ataupun hanya sifat? Di sini diperincikan di kalangan para ulama. Wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwwash syayatin al-ins wal jin yuhi ba'dukum ila ba'din zukhrufal qawli ghurura. Dan demikianlah kami jadikan bagi tiap-tiap nabi itu musuh, iaitu syaitan-syaitan dari jenis manusia dan dari jenis jin. Sebahagian mereka membisikkan kepada sebahagian yang lain perkataan-perkataan yang indah untuk menipu manusia. Surah Al-An'am. Maka kalau kita lihat, syaitan ini adalah satu sifat, bukanlah sosok tubuh seperti mana jin dan iblis. Syaitan ini adalah satu sifat yang ada. Sebab itu syaitan ini, sebab itu kadang-kadang syaitan kau, maknanya perangai dia teruk sangat, buruk sangat. Ada jin yang jahat dipanggil syaitan juga. Jin yang baik kita tak panggil syaitan. Sebab itu ada jin Islam dan jin kafir. Itu pandangan yang pertama. Tafsiran yang kedua, kata jin dan manusia tersebut kembali kepada yang dibisikkan, yang digoda, sebagaimana pada ayat yang kelima. Yakni pada ayat yang kelima tersebut disebutkan hanya manusia yang digoda, kerana kebanyakan yang digoda adalah manusia, tetapi yang dimaksudkan adalah keduanya, kerana jin dan manusia sama-sama mendapat beban syariat. Ni sebab Allah ciptakan wa ma khalaqatul jinna wal ins illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia melainkan untuk mengabdikan diri kepadaku, kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran. Maknanya jin ini tanggungjawabnya macam manusia. Sebab itu apabila kita baca, antara buku yang saya baca adalah Muhammad Isa Daud. Buku Muhammad Isa Daud ni seorang penulis buku di Arab Saudi. Beliau menulis satu buku yang mana menarik untuk dibaca, yakni berdialog dengan jin.
berdialog dengan jin, jin Islam. Dia kata jin ini macam manusia, sama, dia kahwin, ada kenderaan, bahkan teknologi jin dikatakan lebih maju daripada manusia. Tetapi daripada sudut ilmu agama, manusia lebih hebat daripada jin. Sebab itu Nabi SAW apabila dalam surah jin, kalau kita baca dalam surah jin, Nabi membacakan surah jin itu kepada jin-jin. Sebahagian ahli tafsir menyebutkan bahawasanya jin ini berupa seperti manusia, tubuhnya tinggi, kulitnya hitam macam negro tinggi. Sehingga para sahabat pada ketika itu yang ikut bersama dengan Nabi buat satu lingkaran bulat. Kemudian para sahabat nampak Nabi berhadapan dengan beberapa orang pemuda yang tinggi badannya dan kulitnya hitam. Sehingga Nabi SAW apabila selesai saja dibacakan, kemudian Nabi balik ke bulatan itu dan Nabi berehat bersama dengan para sahabat tersebut. Saya lupa nama dia, nama sahabat tersebut. Dan kisah ini disebut dalam tafsir. Dan Nabi SAW dan pada ketika itulah surah ini menjadi surah utama untuk jin berdakwah kepada kaum. Sebab itu kadang-kadang apabila ada ceramah-ceramah ataupun apabila ada ceramah-ceramah, contohlah para ulama datang, tak mustahil akan ada jin-jin Islam yang duduk sekali dengar ceramah. Jadi jangan takutlah. Mereka makhluk seperti kita yang mana nak menuntut ilmu sama. Jangan takut. Jangan takut. Sebab jin, kita dengan jin ni sama. Cuma kita ni khalifah, dia bukan khalifah. Tetapi syariat sama. Dia kena salat, kita kena salat. Dia mati, kita mati. Cuma umur dia panjang sedikit berbanding kita. Cuma umur dia panjang berbanding kita. Kita ni ada jin tak? Saya tanya, kita ni ada jin tak? Ada tak jin? Jin ada tak? Sebahagian para ulama menyatakan bahawasanya qarin itu termasuk di dalam jin. Akan manusia dilahirkan bersama-sama dengan qarin. Dan dalam hadis Nabi SAW, Nabi juga ada qarin, tetapi qarin Nabi ini tidak mengajarkan benda-benda yang buruk, melainkan kebaikannya sahaja. Qarin, kita lahir bersama-sama dengan qarin. Ada jin, jin yang hasut kadang-kadang keburukan. Itu telah dijawab. Okey, kalau kita meninggal, qarin tu mati tak? Qarin tu akan bersama dengan kumpulan-kumpulan jin. Dia tak adalah duk merayau semua, tak ada. Dia akan kembali kepada kumpulan-kumpulan dia. Sebab itu kalau orang seru, contohlah orang duk meninggal, dia pergi suruh, hai Zahra, contoh saja dah. Contoh. Tiba-tiba Datin Zahra yang telah sebulan meninggal bangun balik. Itu Datin Zahra ke? Bukan. Qarin. Ruh tidak ada dah. Tidak akan dikembalikan ruh. Dalam Al-Quran Allah tak boleh kembalikan ruh, tak boleh. Mustahil. Kerana Allah telah berjanji dalam Al-Quran, ruh nak minta dikembalikan, tak boleh. Tidak boleh. Tidak boleh. Itu qarin. Qarin ni bersama dengan kumpulan-kumpulan jin yang lain. Apabila kita meninggal, maka dia bersama dengan kumpulan-kumpulan jin yang lain. Tapi kalau diseru, dia datang. Contohlah kita duk seru tok nenek kita yang telah meninggal dunia ratusan tahun, dia datang, duk seru hang tuah tu. Itu bukan hang tuah yang datang, itu qarin. Itu qarin, jin yang jahat. Sebab itu kita tidak dilarang untuk menyuruh. Dilarang untuk menyuruh. Okey. Sebab itu kalau kita lihat, sebagai manusia dibisikkan oleh manusia yang buruk, kadang-kadang jin yang baik juga dibisikkan.
Sama juga jin baik ni macam manusia. Kadang-kadang dirasuk oleh jin Islam. Kenapa kau rasuk dia? Aku kena paksa dia, padahal dia jin Islam baik dah. Kan? Kadang-kadang ada perubatan pun, jin apa? Jin Islam. Kenapa awak rasuk mamat ni? Aku kena paksa. Dia kecil, kena paksa. Sebab kadang-kadang jin ni macam manusia kadang-kadang. Dia nak makan, dia kadang-kadang kena paksa, kena pukul, kena hukum masuk mahkamah. Ada. Sebab itu kadang-kadang kenapa dibuang di laut? Ini ditulis dalam dialog dengan jin. Siapa ada buku tu boleh baca. Dia kata kenapa jin ni dibuang di laut? Ditangkap, dibuang di laut. Kenapa? Kenapa tak buang kat hutan? Kenapa dibuang di laut? Mesti di laut. Kerana di laut itu adalah kerajaan jin. Maka orang-orang yang jin-jin yang dapati bersalah akan dihukum. Dia begitu. Dia akan dihukum. Sebab itu di segitiga Bermuda itu diceritakan juga, adakah segitiga Bermuda itu lautan jin di dalamnya? Kata jin tadi yang berdialog dengan Muhammad Isa Daud, dia kata apa? Ya. Di segitiga Bermuda itu atau Bermuda Triangle merupakan kerajaan besar jin. Sampai sekarang tidak ada, sampai sekarang kapal-kapal yang hilang semasa Perang Dunia Kedua tidak ditemukan. Termasuklah yang apa? Yang membuat perjanjian dengan jin adalah seorang ahli sihir terkenal, David Copperfield. Mungkin pernah dengar zaman-zaman ibu semua, David Copperfield. Muhammad Isa Daud tanya kepada jin tu, adakah David Copperfield ni sihir? Ya. Dia menggunakan jin-jin untuk mengangkat dan menukar menjadi wanita-wanita. Kadang-kadang sihir, tukar ni, boleh hilangkan gajah, boleh hilangkan KLCC. Kan? Jin ke? Dia kadang-kadang meminta bantuan dengan jin. Bahkan ada surat tanda tangan dia antara ahli sihir dengan jin untuk membuat black magic ataupun silap mata. Buku tu bagus, merungkaikan masalah jin yang kita tak tahu selama ini. Jin lebih umum. Ini juga menjelaskan perbezaan antara iblis, syaitan dan jin. Bermaksud jin ni satu susuk yang lain, iblis ni satu susuk yang lain. Jin lebih umum, mencakupi iblis, jin yang baik dan jin yang jahat. Iblis, hanya iblis yang diberi umur panjang oleh Allah. Iblis sahaja yang diberi umur panjang oleh Allah sampai hari kiamat. Dia tak mati. Maknanya iblis ni satu, dia diberi umur panjang. Maka tentera iblis ini daripada kalangan jin. Jin yang jahat dipanggil syaitan. Sebab itu iblis tidak mati, jin mati. Jin akan mati. Dikatakan umur jin ni sampai ratusan tahun. Ada yang 200 tahun, 300 tahun, 100 tahun. Kalau kita 60 mati dah, 70 panjang umur, 80 alhamdulillah, 90 mudah-mudahan. Jadi tak sampai 100 sudah uzur sangat lah tu. Bahawasanya jin ni sampai ratusan tahun. Iblis tak mati. Iblis ditangguhkan kematiannya sampai hari kiamat nanti. Jin yang baik, alhamdulillah, antaranya jin yang baik, yang macam kita juga, orang-orang yang saleh, mereka ini dipanggil jin Islam, orang-orang yang saleh. Maka jin yang jahat, yang menggoda manusia, yang pergi ganggu manusia, yang tiba-tiba menjelma jadi pocong, menjelma jadi hantu, yang kita nampak pontianak malam-malam penanggal tu. Siapa pernah nampak lah? Siapa pernah nampak? Ada ke? Semua hidup ada pernah nampak? Tak ada. Kalau pernah nampak, ceritalah sikit. Siapa tak pernah nampak, alhamdulillah. Itu yang pernah nampak tu, itu jin yang jahat, syaitan dia panggil. Syaitan. Sebab itu adapun jin yang lain tidaklah demikian. Adapun syaitan itu adalah sifat yang buruk. Jin yang buruk disebut syaitan.
Demikian manusia yang buruk juga disebut syaitan. Syaitan ni satu sifat, satu perangai yang buruk. Syaitan betul. Sebab itu syaitan ni satu sifat yang buruk. Sebab itu inna kana al-mumadhdhirin ikhwan asy-syayatin. Siapa yang melakukan pembaziran adalah saudara syaitan. Syaitan ni maksudnya satu perangai yang buruk daripada kalangan jin dan manusia. Siapa yang manusia membazir itu syaitan itu. Okey. Sebab itu kita digalakkan untuk tidak membazir. Wallahu taala alam. Mudah-mudahan ada satu yang bermanfaat pada hari ini. Panjang kita berbicara pada hari ini, insya-Allah sampai di situ dulu. Kita akhiri insya-Allah. Pada akhir bulan 5 nanti kita akan adakan majlis graduasi bersama-sama dengan pelajar tajwid, bersama-sama dengan pelajar talaqi bersanad, dan juga pelajar tadabbur. 3 ni. Taranum pun ada. Taranum, tadabbur, tajwid dan talaqi. Kita buat di Masjid Kota Kemuning, insya-Allah. Okey, insya-Allah nanti saya akan maklumkan, cuma nanti tuliskan nama dalam tulisan Jawi. Maksudnya nama dalam bahasa Arab lah, tulisan Jawi lah. Kalau Datin Rafi'ah, tulislah Rafi'ah. Kalau Puan Suhana, tulislah Suhana. Cari, tengok balik, tanya balik macam mana nak eja ejaan dalam Jawi. Okey, insya-Allah nanti sampai di sini dulu. Insya-Allah kita doa bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa rahmah. Allahumma dhakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawata ana al-lail wa atraf an-nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, tahniah diucapkan kepada semua yang kekal pada hari ini, walaupun asalnya ramai tetapi syahid seorang demi seorang. Maka yang terakhir inilah yang saya ucapkan tahniah, sebab inilah yang akan menjadi, yang akan menjawab di hadapan Allah nanti atas membuang masa kita. Saya cakap membuang masa lah, bahasa pasarnya ialah kita buang masa lah, kan. Kita boleh buat apa lagi yang kita nak, tapi kita pergi duduk depan info, depan laptop semata-mata nak membebel, dengar saya cakap untuk menuntut ilmu yang kita akan jawab nanti. Mata kita, mulut kita, kulit kita, tubuh kita, tangan kita, telinga kita ini akan menjadi saksi di hadapan Allah apa yang sedang kita buat pada hari ini. Wallahu ta'ala alam. Mudah-mudahan insya-Allah kita semua masuk dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Cuma Puan Lin, Datin Lin ada tak talaqi lagi. Okey, cuba baca An-Nas. Ya. Sadaqallahul azim. InsyaAllah kita jumpa lagi pada akhir bulan 5 nanti. Saya akan maklumkan, nanti Puan Lin akan maklumkan bila tarikhnya. InsyaAllah kita cadang pada 30 Mei, hari Selasa, pada akhir bulan 5, kalau tak ada apa-apa halangan lah, insyaAllah. Okey, kita jumpa lagi. Assalamualaikum. Setakat ni saya tak buat lagi. Cuma kita dah tadabbur juz amma saja. Ini pun panjang lah. Ini pun panjang. Sebab untuk buat slide tu saya terpaksa buka beberapa buku dan beberapa rujukan. Jadi sebab kita nak bagi ilmu tu yang sahih. Saya
Saya tak nak main celup-celup saja, nanti saya tak amanah. Okey, insya-Allah kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi